Saya buat 7-8 laporan polis ke atas penyelewengan syarikat 1MDB di tanah air kita. Tuan-tuan lihat apa jadi pada hari ini. Saya sendiri tidak tahu apa statusnya pada hari ini. Saya tak tahu sama ada PDRM siasat ataupun tidak siasat. Saya buat 3 laporan terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tetapi kita bersyukur kerana akhirnya kita ada nampak sedikit kemajuan bagi pihak SPRM. Dah mula nampak mereka dah mula nak bertindak. Dan apabila saya tidak mempunyai apa-apa pilihan, sekiranya saya tahu saya mempunyai bukti bahawa berlakunya pengubahan wang haram berlaku di luar negara dengan menggunakan bank-bank daripada Switzerland dan Amerika Syarikat, sudah pastilah saya terpaksa terbang ke luar negara untuk membuat 5 laporan polis di 5 negara di luar negara. Saya terbang ke Switzerland, saya terbang ke London, saya terbang ke Singapura, saya terbang ke Hong Kong, dan saya terbang ke Perancis. Dan hari yang saya nak terbang ke Amerika Syarikat, New York, malangnya saya ditangkap oleh pihak polis. Tetapi kita bersyukur kerana pada hari ini kita lihat khususnya negara Switzerland, tuan-tuan, Peguam negara Switzerland telah mengeluarkan satu kenyataan mengesahkan bahawa sejumlah RM16.8 bilion duit 1MDB telah diselewengkan. Macam mana polis kata tidak ada bukti? Macam mana Tan Sri Apandi Peguam negara kata tidak ada bukti? Sebab itulah saya terpaksa membuat laporan polis ke atas Peguam negara, dan sebab itulah saya terpaksa mengambil tindakan undang-undang ke atas Peguam negara dan membuat laporan SPRM ke atas Peguam negara. Saya sedang buat judicial review untuk challenge segala keputusan yang telah dibuatkan oleh Peguam negara untuk membersihkan Najib. Kononnya Najib tidak bersalah dalam isu kes wang derma 2.6 bilion dan wang RM42 juta dari syarikat SRC yang masuk ke dalam akaun peribadinya. Saya ikut saluran undang-undang. Bila saya terbang ke luar negara, tuan-tuan, saya bawa peguam saya, Matthias Chang. Saya kata dekat peguam saya, make sure whatever that I lodge abroad, you please make sure that it is in accordance with the rule of law. Sebab itu saya buat peguam saya ke luar negara untuk menemani saya, untuk menjaminkan bahawa semua laporan polis yang saya buat di luar negara mengikut asas undang-undang. Tetapi tuan-tuan, apabila saya pulang ke tanah air, saya ditangkap dan didakwa di bawah SOSMA. Apakah saya ini pengganas? Saya ambil tindakan undang-undang, buat laporan polis semata-mata untuk nak menyelamatkan wang negara dan wang rakyat daripada diselewengkan. Dan saya dituduh oleh Ketua Polis Negara kononnya, saya cuba sabotaj ekonomi negara Malaysia. Adakah asasnya, tuan-tuan para hadirin? Saya buat laporan polis untuk nak lawan rasuah dan kemungkaran, untuk nak lawan penyelewengan. Saya dituduh sabotaj ekonomi negara dan ditangkap, didakwa di bawah Akta SOSMA, Akta Anti-Terrorism Act. Akhirnya, saya ditahan di lokap Dang Wangi selama 24 hari dan saya ditahan di penjara Sungai Buloh selama 5 minggu, iaitu sebulan seminggu. Dan hari ini, tuan-tuan tengok sikap Najib Tun Razak. YB Lim Kit Siang ada di sini. Najib Tun Razak ni, dia ni bernasib baik kerana berada di bumi Malaysia. Kalau Najib Tun Razak berada dalam parlimen di luar negara, tuan-tuan, he could have been impeached. Dia tipu parlimen sebanyak 2 kali. Pada tahun lepas, bulan Mac 2015, apa kata Najib di dalam parlimen? Najib memberi jawapan bertulis dalam parlimen mengatakan part of the money redeemed from Cayman Island amounting 1.103 billion USD in form of cash has been deposited and being kept in BSI Bank in Singapore. Akhirnya, tuan-tuan tengok apa pengesahan Bank BSI di Singapura dan apakah pengesahan Monetary Authority Singapura. Mereka mengatakan tidak ada duit dalam bentuk tunai yang disimpan oleh 1MDB di dalam bank BSI. Akhirnya Najib terpaksa pindah kenyataan tersebut
Dan katanya kononnya jumlah yang disimpan itu adalah dalam bentuk unit. Kita tanya Najib lagi, unit apa? Apa yang ada dalam syarikat Brazenska yang membuka akaun tersebut di dalam bank BSI Bank di Singapura? Hingga ke hari ini tak boleh jawab. Dan baru-baru ini, pada pembukaan parlimen yang terbaru, tuan-tuan, sekali lagi Najib memperbodohkan rakyat. Najib menipu rakyat di dalam parlimen. Najib kata kononnya syarikat SRC tidak tahu menahu bahawa duit 42 juta itu dimasukkan ke dalam akaun peribadi dia. Ini bercanggah dengan kenyataan Peguam Negara. Peguam Negara sudah mengesahkan bahawa duit 40 juta ringgit itu dimasukkan dalam akaun peribadi Najib melalui akaun SRC. Cuma kata Peguam Negara, tidak ada bukti yang Najib menyuruh syarikat SRC untuk memasukkan wang tersebut dalam akaun dia, dan sebab itulah Najib dibebaskan. 2 kali dia menipu parlimen. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, sekiranya kita tidak berpegang utuh, kita tidak menyokong deklarasi rakyat untuk membuat reform dan pembaharuan di tanah air kita, yakinilah tuan-tuan, segala institusi di tanah air kita akan hancur lebur. Sebab itulah tuan-tuan, pada hari ini, sekali lagi, pada pagi tadi jam 11 kita bersyukur kepada Tuhan, dan ini juga adalah dedikasi kepada 30 juta rakyat Malaysia. Kita telah menyaman Najib Tun Razak dan akan mengheret dia ke mahkamah. I would like to challenge Najib Tun Razak. Kalau dia berani, tuan-tuan, kalau dia berani, tolong datang ke mahkamah untuk membersihkan nama dia. Itu adalah platform yang terbaik untuk Najib membuktikan kepada 30 juta rakyat Malaysia bahawa beliau bersih dan beliau tidak bersalah. Kita sudah bersedia untuk berhadapan dengan Najib di mahkamah. Oleh itu tuan-tuan, sokongilah deklarasi rakyat. Tuan-tuan, ketepikanlah semua apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, kaki bodek minda lemah otak udang. Mereka kata kononnya Dr. Mahathir berkolaborasi dengan Yang Berhormat Lim Kit Siang, tuan-tuan. Siapa dia Yang Berhormat Lim Kit Siang? Lim Kit Siang Yang Berhormat Lim Kit Siang tidak pernah terima duit 2.6 bilion. Yang Berhormat Lim Kit Siang tidak pernah rasuah. Yang Berhormat Lim Kit Siang tidak ada skandal, tuan-tuan. Yang Berhormat Lim Kit Siang tidak pernah curi duit 1MDB dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Yang Berhormat Lim Kit Siang 1 juta kali lebih baik daripada Najib Tun Razak. Oleh itu tolaklah Najib Tun Razak.